Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولمن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah, ibu ayah, adik kakak yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, dan juga tuan-tuan sekalian atas kemudahan, kelapangan masa dan waktu dan segala-galanya tuan-tuan yang Allah Ta'ala kurnia sehingga memudahkan kita untuk sama-sama kita hadir menerima jemputan Allah Ta'ala, memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, menunaikan kewajipan, dan seterusnya kita duduk seketika dalam suatu pertemuan yang kita harapkan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih justru atas jemputan untuk bersama pada malam ni. Walaupun dirasakan diri ni tuan-tuan terlalu dhaif ni, fakir dalam nak menyampaikan ilmu yang tuan-tuan sekalian ada pada diri ni tak seberapa, tapi tuan-tuan diharapkan di sana ada manfaat yang kita perolehi daripadanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, dalam nak mengisi ruang waktu yang singkat antara maghrib dan isyak ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita menghayati suatu hadis Nabi SAW yang walaupun dalam tempoh waktu kita tuan-tuan nak hadap bulan Ramadan tak lama ni, biasanya orang duk cerita tentang Ramadan lah. Tapi tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, sememangnya orang yang telah bersedia untuk berhadapan dengan Ramadan, insya-Allah. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang singkat ni, saya nak mengajak diri ni dan juga muslimin muslimat menghayati suatu hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu taala anhu. Nama yang tuan-tuan sekalian mungkin kita asinglah. Tidak sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah, tidak sebagaimana tuan-tuan sekalian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan nama-nama yang lain yang sahabat banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni tuan-tuan, hadis ni kita nak baca yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Kabsyah Al-Ammari, di mana tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang direkodkan, ditakhrijkan oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun aqsimu alaihin wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wa la zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'azza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin wa uhad au kalimatin nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Faqala innamad dunya li arba'ati nafar abdin razaqahu Allahu mala wa ilma fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li mala la 'amiltu bi 'amalin fulanin fahuwa fa ajruhu wa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa wa 'abdin razaqahu Allahu mala wa lam yarzuqhu 'ilma yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa huwa bi akhbasil manazil wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu mala wa la 'ilma fa huwa yaqulu law anna li mala la 'amiltu fihi bi 'amalin fulanin fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini tentu hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi. Baik muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa benda yang nak diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang saya baca sebentar tadi, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata salasatun, tiga perkara Nabi kata aqsimu alaihin, aku bersumpah dengan tiga perkara ni. Aqsimu alaihin, aku bersumpah dengan tiga perkara ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetas dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bersumpah, tuan-tuan, Nabi bukan bermain-main dengan sumpah. Dia nak menunjukkan bahawa perkara yang Nabi nak royak, nak khabar ni adalah perkara yang penting. Tuan-tuan, bukan benda main-main. Walaupun di kalangan orang Arab, tuan-tuan,
kadang-kadang mereka ni bab-bab subuh ni tuan-tuan mainan mulut ya. Mainan lisan mereka, orang Arab. Pengalaman kita tuan-tuan sekalian di Mesir, Arab ni dia tuan-tuan apa nama kita panggil qasam ataupun sumpah lara ni biasa. Dia panggil sumpah lara. Nah, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Tuan-tuan, makna Allah Taala tak ambil cakna, tak ambil heran tuan-tuan sekalian, apa yang lara daripada sumpah kamu. Sebab tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat sekalian, orang Arab biasa tubik mulut dia je. Kalau sumpah-sumpah ni, kadang-kadang benda tuan-tuan, benda tak penting pun tapi sumpah juga. Ni, kadang-kadang tuan-tuan contoh bila kita nak tanya jalan dia. Nah, kita nak tanya jalan tuan-tuan. Kita tanya ya Syekh, fin makan kita kita tanya tuan, kat mana kau tempat sekian-sekian? Nah, Arab ni tuan-tuan sekalian, dia jenis Arab kalau Mesir lah, dia jenis wahi cakap ni. Kita tanya sepatah, kadang-kadang dia jawab tu kok 2-30 hatah biasalah, jenis pesen Arab. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian dia bijak pun ada juga. Jenis hak wahi bijak tuan-tuan, dia royak pergi depan titla ala tul kita ba'di khush yamin ba'di khush shimal, ba'di ala tutani tu macam-macam lah dia sebut dia tak pesen dia. Tapi muslimat ada jenis Arab yang wahi sumpah tuan-tuan, dia kata wallahi ana masya'alif tuan-tuan. Dia kata demi Allah aku tak tahu. Demi Allah aku tak tahu tuan. Sumpah tu tak? Kedak ni. Kataan sumpah dia wallahi masya'alif tuan-tuan. Demi Allah aku tak tahu. Padahal tuan-tuan tak payah sumpah pun tak apa dah ni. Tapi kok jenis dia tuan-tuan, saya jenis Arab ni stubik mulut je barang sumpah ni. Nah, dia panggil sumpah lara yang tidak memberi faedah tuan-tuan. Jadi berbalik tuan-tuan saya, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan, bila Nabi sebut dengan lafaz sumpah, maknanya dia perkara yang penting. Nah, gapo dia tuan-tuan saya hak yang kata penting sangat tu, Nabi kata 3 perkara aqsim alaihinna. 3 perkara ni kata Nabi aku bersumpah dengannya. Dan Nabi kata wa uhaddithukum haditsan fahfazuhu. Dan Nabi kata aku nak sebut pada kamu ni hadis kata Nabi, maka ingatlah apa yang aku royak, apa yang aku khabar ni. Nah, baik tuan-tuan sekalian, qala, maka sabda Nabi SAW, apa dia tuan-tuan 3 perkara? Rasulullah kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Yang pertama tuan-tuan sekalian, Nabi kata tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan sebab bersedekah. Muslimat sekalian, perkara yang disebut oleh Nabi SAW, walaupun kita tuan-tuan dah ajak kali dengar bab ni, kita hak biasa duduk mari surah ni, benda lagu ni tuan-tuan sekalian, barang hak dah ada dalam keyakinan kita dah nanai. Tapi muslimat sekalian, atas orang yang tak biasa, sudah pasti tuan-tuan bila dengar ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tak akan kurang harta seseorang dengan sebab sedekah. Tuan-tuan sudah pasti perkara ni perkara yang tuan-tuan tak selari dengan apa yang kita fikir dari sudut logik akal. Betul tak? Nabi kata tak kurang harta dengan sebab sedekah. Sedangkan tuan-tuan realitinya, bila kita sedekah tuan-tuan mesti kurang harta kita, betul tak? Luak kita kata tuan-tuan sekalian, kalau witih kita bawa tuan-tuan. Tak, 50 riyal dalam kocek. Lepas tu siapa surah tuan-tuan orang buka tabung. Kata malam ni kita sumbangan. Tuan-tuan kita pun waktu bit 10 riyal, tarik 10 riyal daripada 50. Maka kurang ke tak kurang? Sudah pasti kurang dah. Nabi kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, takkan kurang harta dengan sebab sedekah. Kat mana tuan-tuan yang asasnya Nabi SAW menyebut demikian? Muslimat sekalian,
Dia berbaliknya gini. Apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW pada kita, tuan-tuan? Nah, kulluha, setiap sesuatu, tuan-tuan sekalian, yang ada di atas muka dunia ni, fan. Nah, semuanya, tuan-tuan sekalian, akan binasa. Hak ada atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, semuanya akan binasa, rosak. Nah, daripada diri kita sendiri, muslimin muslimat sekalian, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dan pada diri kamu sendiri, mengapa kamu tidak melihat? Tuan-tuan sekalian, diri kita sendiri pun, daripada dulu, tuan-tuan sekalian, zaman muda-muda, remaja, segar mega tubuh dah. Tuan-tuan sekalian, masa tu kalau akak semin sebik pun tak ada hal boleh gagah. Tapi tuan-tuan sekalian, bila dah masuk umur 30, dah masuk 40 juga, dia mari sakit orak, sakit pinggang. Betul tak tuan-tuan sekalian? Nak banding dengan zaman muda lu, gagah. Orang muda, tuan-tuan sekalian, ajak kata nak konvoi, naik motosikal. Tak, 4 jam, 5 jam, tuan-tuan, atas motor tak ada hal lagi. Tapi kita lah ni, tuan-tuan sekalian, dengan usia kita dah 50, 60 tahun ni, agak-agak, tuan-tuan sekalian, bersedia kedok lagi. Nak duduk atas motor, tuan-tuan sekalian, 2 jam, 3 jam. Konvoi ikut orang muda. Tak sanggup dah. Tak sanggup, tuan-tuan sekalian. Bahawa tu Allah Ta'ala jadikan. Daripada tuan-tuan dulu-dulu fresh, dulu-dulu segar, dulu-dulu gagah, tuan-tuan koha lama kita koha berusia, koha tua. Dok tua, dok koha lama dah. Ada orang marah panggil tua weh. Ya dah? Pasal tuan-tuan saya kalau pergi kedai, hak tukang mari ambil order, tuan-tuan sekalian, panggil pocik nak makan benda. Allah, putus angin lalu. Kena balik bangun, tuan-tuan. Bangun weh. Dia panggil pocik. Ada? Dia panggil pocik ada. Kalau panggil abang boleh tahan. Maknanya sensitivity sebut panggil pocik tu dia kira tua doa. Ya tak? Senimi muslimat sekalian, dengan usia kita sendiri, tuan-tuan, kalau kita kata hak milik kita, diri kita ni, sudah pasti kita nak segar sokmo, sudah pasti kita nak muda sokmo. Tapi tak jadi lagu tu. Tuan-tuan sekalian, kenderaan kita, harta benda kita, tuan-tuan, sampai masanya akan binasa. Rosak. Habis nilai, tuan-tuan sekalian, dia tak? Habis nilai. Dan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, balik pada tadi, semua perkara, tuan-tuan, akan berakhir. Siapa diri kita sendiri pun, tuan-tuan, siapa masa Allah Ta'ala ambil nyawa dan balik, tuan-tuan, kepada Allah Ta'ala, ditanam, dikebumikan di tanah kubur. Waktu mana, tuan-tuan, seseorang tu dikebumikan, habis, tuan-tuan, kena tinggal belakang harta benda tak? Tak ada, tuan-tuan, hak sebagaimana kita dimaklumkan orang mati ni kok. Bawa belakang weh, piti-piti mana hak ada dengan buku-buku cek orang tok dalam apa nama keranda, ada tak? Tak ada, tuan. Tak? Segala harta benda, tuan-tuan, ditinggalkan. Nabi sebut dalam hadis, yutba'ul mayyitu salat. Nabi kata akan mengikut, akan si mati itu 3 perkara. Tuan-tuan, Nabi kata faraja'atnan. 2 benda akan balik, tinggal saja bersama dengan dia. Gapo dia, tuan-tuan, hak balik? Hak asal-asal, tuan-tuan, bila meninggal ke, kaum keluarga ikutlah pergi kubur. Sanak saudara, tuan-tuan, ikutlah pergi kubur tak? Anak isteri, tuan-tuan, siang ikut pergi kubur.
Dalam keadaan sedih tuan-tuan sekalian, ikut pergi kubur ni, iring jenazah. Tapi lepas habis dosa tuan-tuan, pakat balik ke dah? Balik rumah. Masing-masing pakat balik rumah. Dah tak? Sayang kasih macam mana sekali pun tuan-tuan sekalian, akhir-akhir balik ke rumah juga. Isteri walaupun sayang macam mana pada suami tuan-tuan sekalian, tetap akan balik pada ke rumah dia juga. Dia tak? Balik. Nah, tak ada walaupun sayang kalipun, dia kata hamba tak mau balik rumah, hamba nak ada sini apa mati. Ada hal lagi tu? Tak ada rasanya. Apa habis masuk balik muslimin muslimat dia, tinggallah si mati bersendirian dalam kubur. Harta itu juga. Tuan-tuan bila berlaku kematian, mungkin adalah tuan-tuan harta yang turut dibawa sama pergi kubur kepada dia. Mungkin payung hak kita beli dulu, orang pakat pinjam tuan-tuan waktu tu bawa pergi kubur. Tak? Sanak saudara tuan-tuan sekalian, hak mana hak jauh balik kapur bakar kasut, tak ada lipat pinjam lipat kita bawa pergi kubur. Tapi tuan-tuan dia tinggal ada lipat kita tu kubur. Ataupun wis sekali kita tuan-tuan sekalian ada doa lagu tu? Ada. Wak balik juga lipat Jepun je pada tuan-tuan. Wak balik juga rumah. Nah, maknanya muslimin muslimat sekalian, apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, bahawa setiap sesuatu itu tidak kekal, semuanya fana, tuan-tuan, akan binasa. Dan muslimin muslimat sekalian, apa yang tinggal bersama dengan kita, iaitulah amalan apa yang kita buat waktu mana kita hidup atas muka dunia ni. Itulah yang akan jadi saing kita tuan-tuan sekalian, nantinya setelah mana kita meninggalkan dunia. Dan muslimin muslimat sekalian, termasuk dalam amalan tu, iaitulah sedekah sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tuan-tuan sekalian, hak waktu kita hidup ni kita bagi tuan-tuan atas nama lillah, kerana Allah Ta'ala, atas nama li'a'la'in kalimatillah, kerana nak meninggikan agama Allah, kerana tuan-tuan sekalian nak membantu, nak menolong orang. Maka hak ni tuan-tuan sekalian yang akan jadi peneman kita dalam kubur. Yang muslimin muslimat sekalian, walaupun nampak pada tuan-tuan asah zahirnya nampak macam kurang duit kita, tetapi tuan-tuan sekalian pada hakikatnya duit itu ia menjadi amalan ataupun menjadi pahala yang akan membantu dan menolong kita sewaktu mana kita berada di alam barzakh dan di alam akhirat. Maka itulah sebabnya muslimin muslimat sekalian, Nabi kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan sebab sedekah. Dan muslimin muslimat sekalian, orang bahkan tuan-tuan sekalian testimoni, orang-orang yang tuan-tuan sifatnya pemurah, telah banyak menceritakan tuan-tuan orang yang pemurah, yang banyak memberikan sumbangan sedekah dan seumpamanya tuan-tuan sekalian, mereka mengakui bahawa apa yang kita bagi Allah Ta'ala akan pulangkan balik. Ramai tuan-tuan, termasuk orang yang bukan Islam, yang mengakui tuan-tuan. Bila mana ditanya pada mereka, apa rahsia kamu ni menjadi orang yang senang, orang yang kaya, tuan-tuan, dia jawab apa? Donation tuan-tuan. Itulah derma ataupun sumbangan. Itulah tuan-tuan saya antara banyak kenyataan yang disebut oleh mereka. Muslimin muslimat sekalian, perkara yang berlaku sendiri kepada menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali menantu Nabi. Satu ketika tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali ni walaupun tuan-tuan menantu Nabi,
Waktu di Madinah, tuan-tuan, Nabi lah pemimpin besar yang memerintah negara Islam Madinah. Tapi tuan-tuan, menantu Nabi ni Sayyidina Ali tidaklah hidup dalam keadaan kaya raya senang-senang dah. Sampai tahap kata satu pagi, satu hari tu Sayyidina Ali tuan-tuan pergi dapur, tak ada bahan mentah. Tak ada tuan-tuan bahan mentah yang boleh digunakan untuk memasak. Tuan-tuan, siap kita komen-komen pun dah. Musim kuarantin ni tuan-tuan, siang komen-komen tak terbit keluar pun ada gak Maggi dah ni. Dah ni. Tapi Sayyidina Ali ni muslimat sekalian, tengok dapur bahan mentah guna untuk masak tak ada. Siapa begitu mau Tuan-tuan, akhirnya Sayyidatina Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, isteri pada Sayyidina Ali, bagi kain selendang dia tuan-tuan, suruh pergi jual pasar. Maka tuan-tuan rekah cerita Sayyidina Ali ambil kain selendang Fatimah dengan berat hati. Tak suka sebenarnya tuan-tuan sekalian. Nak gada kain selendang isteri ni, tapi tak nak buat lagu mana. Terdesak. Ambil tuan-tuan sekalian kain selendang pergi pasar, dan seterusnya muslimin-muslimat dijual lah. Jual, ada orang sanggup beli dengan harga tuan-tuan 6 dirham. 6 dirham tuan-tuan sekalian, tak hanya anak. 6 dirham tuan-tuan sekalian. Sayyidina Ali pun bila dapat 6 dirham, maka Sayyidina Ali berkira-kira lah tuan-tuan sekalian, nak beli barang-barang dapur ni, nak bawa balik di rumah. Tapi tuan-tuan, tengah-tengah berjalan tu, tiba-tiba dia terserempak dengan beberapa orang yang tuan-tuan merintih dalam keadaan lapar. Tuan-tuan, apa Sayyidina Ali buat? Terus muslimin muslimat saja, Sayyidina Ali ambil duit yang dia dapat 6 dirham daripada jual selendang hari tu, 6 dirham tuan-tuan dia bagi. Allahu Rabbi, muslimin muslimat dia. 6 dirham hak hasil jual selendang ni wi belaka. Kalau kita dak tuan-tuan siap kira juga dah ni. Betul dah. Kalau jatuh pada kita lah, kita kira juga dah. Kurang-kurang tuan-tuan bagi separuh. Half tuan-tuan, nus. 50 maknanya 6 dirham simpan lah kocek ni buat beli barang. Hak 3 dirham lah kocek, 3 lagi tu tak apalah wi korang. Ni dak ada 6 dirham wi belaka. Pasal kita mikir juga dah. Anak di rumah lapar perut tak makan lagi. Dah. Kalau kena molek tuan-tuan, kalau salah gaya kena hak di rumah tu bekan sikit kak. Dia tanya dah mana ni? Balik angan kosong. Dah, panjang cerita pula tuan-tuan sekalian ni. Jadi muslimin muslimat sedia, Sayyidina Ali bagi belaka 6 dirham, dan lepas bagi tu baru dia mikir mula. Dia kata lepas nak buat alim di rumah. Pitih wika orang habis dah. Maka muslimin muslimat sedia, Sayyidina Ali mikir seorang diri, nak buat lagu mana ni? Nak buat lagu mana kata? Maka tengah-tengah Sayyidina Ali berfikir, tuan-tuan siang tiba-tiba datang seorang, mari heret unta dia, dia kenal Sayyidina Ali, dia kata, "Ya Abul Hasan." Dia panggil Sayyidina Ali, "Ya Abu Hasan weh." Itulah tuan-tuan siang, Sayyidina Ali salah seorang anaknya bernama Hasan. Dia kata, "Ya Abul Hasan." Sayyidina Ali kata, "Ya." Kata Sayyidina Ali, "Labbaik." Ya saya, kata Ali. Tuan-tuan siang, dia mari. Sayyidina Ali tanya, "Siapa dia ni?" Dia kata, "Aku ni hamba Allah." Gitu. Hamba Allah. Tuan-tuan sekalian, dia tanya, dia kata, "Atas dari kamu nak beli ke unta ni?" Rupa-rupa promoter tuan-tuan sekalian. Promoter untuk jual unta. Dia kata, "Kamu nak beli ke Ali? Abu Hasan, unta aku ni?" Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, "Aku nak beli unta lagu mana? Mai pitih hadap sikit abu." Nak beli unta lagu mana? Mai tak ada pitih sikit ni. Tuan-tuan sekalian,
Dia kata beginilah, pitih-pitih tu mu fikir dia. Ya penting ni, mu ambil dulu unta ni. Sayyidina Ali kata tak leh, aku tak ada pitih, kata Ali. Tuan-tuan dia kata begini, mu tak usah fikir soal pitih tu, balik pitih mu bayar dia. Yang penting mu ambil dulu unta ni. Sungguh dia tuan-tuan siang. Sayyidina Ali tanya dia, dah lepas tu mu sungguh sangat mu nak jual berapa harga unta kamu ni? Dia kata aku nak jual dengan harga 100 dirham. Paruk juga tuan-tuan. Kalau Sayyidina Ali ada 6 dirham, lupa tuan-tuan siang nak bayar cengkeram tak lepas. Nak bayar muka dah ni. 100 dirham. Muslimin muslimah akhirnya Sayyidina Ali kata dah kalau mu sungguh sangat nak bagi pada aku, tak apalah, kata Ali, aku ambil dulu unta ni. Nah, nanti ada duit aku bayar kemudian. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali ambil beli unta tu dengan hutang tak payah. Yang hutang tuan-tuan siap tak payah lagi. Maka Sayyidina Ali heret unta tersebut tuan-tuan siap. Bila heret unta ni, Sayyidina Ali berjalan, duk mikir nak warna unta ni. Nak jual siapa dia nak beli. Tak? Tuan-tuan siap, tengah-tengah Sayyidina Ali heret unta tersebut, tiba-tiba datang seorang hamba Allah menegur. Dia kata, ya Abul Hasan. Orang lain pula kata. Segar Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali tanya dia, mu ni siapa dia? Dia tak cakap banyak tuan-tuan. Dia kata, atabi'ha. Mu nak jual ke unta mu ni? Ni kata. Tuan-tuan Sayyidina Ali kata, kalau ada orang yang sanggup untuk beli, aku nak jual lah, kata Ali. Tuan-tuan dia kata, kalau begitu aku bersedia untuk membelinya. Tapi dia kata, wahai Ali, berapa harga unta ni? Mu beli dulu. Dia tanya harga modal weh. Tuan-tuan kita kalau nak jual tanya modal kau berat benar-benar weh. Ya tak? Nak jual lah ke mana tuan-tuan siapa tanya harga modal. Jadi Sayyidina Ali kata gini. Sayyidina Ali kata aku beli unta ni dengan harga 100 dirham. Hutang tak payah lagi. Sayyidina Ali royak tu terang weh. Kalau kita tuan-tuan tak royak lagu tu dah. Jaga tuan-tuan, jaga status, mai ke apa dia, royak modal. Lepas tu royak hutang pula. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali kata aku beli unta ni dengan harga 100 dirham. Aku tak bayar lagi. Tuan-tuan lalu penjual ni kata, kalau orang yang tuan-tuan sekalian, hak yang lelaki tadi dia kata, izan kalau begitu dia kata aku akan beli unta kamu ni dengan harga 160 dirham. Tuan-tuan Sayyidina Ali suka. Dan Ali kata kalau begitu aku jual pada kamu. Maka dijual tuan-tuan unta tu pada lelaki tadi, dan Sayyidina Ali dapat duit cash sebanyak 160 dirham. Maka suka Sayyidina Ali tuan-tuan. Nah, cuma dalam suka itu Sayyidina Ali fikir, Sayyidina Ali kata boleh tak kaedah lagu ni. Orang kata untung atas darat kering ni. Ya tak? Nah. Modal tak ada waktu duit sesen dah ada. Boleh tuan-tuan 160 dirham. Maka muslimin muslimat sekalian, Sayyidina Ali pun berhasrat tuan-tuan nak balik di rumah, nak jumpa dengan Nabi, nak tanya Nabi lagu mana boleh makan tak hasil daripada jual unta ni. Untung atas darat kering lagu ni. Dalam perjalanan tuan-tuan, Sayyidina Ali terserempak dengan orang yang jual unta tadi. Hak orang yang beli unta ke dia tadi, hak jual tu. Nah, dia serempak, dia kata, ya Abul Hasan, aina naqah. Tuan-tuan, dia kata, Ali Abu Hasan, pas mana unta? Tuan-tuan Sayyidina Ali kata, aku jual dah, abi'ha. Sayyidina Ali kata, aku jual dah unta tu. Ni sahabat. Kalau kita tuan-tuan saya lagi buat joli lebih pihak ada ni. Tapi tuan-tuan Sayyidina Ali royak, aku jual dah. Lalu dia kata dah kalau begitu, dia kata wahai Ali, wahai Hasan, wahai Abu Hasan, bagilah hak aku. Hak modal hak aku jual unta kepada kamu dulu. 100 dirham. Tuan-tuan maka Sayyidina Ali pun ambil tuan-tuan daripada 160 dirham bagi 100 dirham pada tuang unta tadi. Selesailah hutang dia tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali ambil tuan-tuan 60 dirham buat balik rumah. Dalam keadaan tuan-tuan tak belanja lagi sebab apa? Sebab memikirkan boleh makan kedai hasil ni. Maka tuan-tuan hapa di rumah, dia bincang dengan Fatimah. Fatimah cadang ginilah kita jumpa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan sekalian, siapa di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beri salam tuan-tuan sekalian. Bila bagi salam, muslimin muslimat sekalian, Nabi buka pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan Nabi jawab salam, Nabi buka pintu. Nabi kata abashir ya Ali. Tuan-tuan, Nabi kata bergembiralah kamu wahai Ali. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kejut. Sayyidina Ali kata gapo dia pula ni? Nah, tak dia nak cerita apa lagi, Nabi royak bergembiralah kamu wahai Ali. Tuan-tuan, Nabi kata pada Sayyidina Ali, ya Ali, hadza ma qalahu ta'ala. Inilah apa yang dinyatakan oleh Allah, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan kata Allah Ta'ala digandakan menjadi 10 kebajikan. Tuan-tuan, Sayyidina Ali peringat mula. Dia bantu tuan-tuan orang yang memerlukan pada makanan tadi tuan-tuan 6 dirham. Allah Ta'ala cover balik tuan-tuan sekalian, dia dapat berapa? 60 dirham tuan-tuan sekalian. Nah, itulah tuan-tuan. Lalu Nabi kata, wahai Ali, ada pun orang yang datang menjual unta pada kamu, sebenarnya dia adalah malaikat Jibril yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Dan ada pun yang beli unta daripada kamu, adalah malaikat Mikail yang juga dihantar oleh Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku secara tuan-tuan real kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Takkan berkurang harta seseorang itu dengan sebab bersedekah. Baik muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, isyak dah, itu baru mukaddimah dah. Nah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua, boleh sikit lagi dah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Nabi kata wala zulima 'abdun mazlamatan, dan tidaklah seseorang hamba itu dizalimi dengan suatu kezaliman, fasabara 'alaiha, maka tuan-tuan dia bersabar atas kezaliman itu, illa zadahullahu azza, melainkan Allah Ta'ala akan menambah baginya kemuliaan. Muslimin muslimat sekalian, apa yang Nabi nak ayat ada kita, seseorang yang dizalimi. Nah, seseorang yang dizalimi tuan-tuan, orang buat nyanyi dia, orang khianat pada dia, bukan bermakna tuan-tuan Allah Ta'ala benci pada dia, bukan bermakna Allah Ta'ala nak menghinakan dia, tidak. Apatah lagi tuan-tuan sekalian, kalau kita dihina, kita dizalimi, dengan sebab apa? Dengan sebab kita tuan-tuan nak meninggikan agama Allah. Tuan-tuan sekalian, apatah lagi kalau kita dizalimi dengan sebab apa? Dengan sebab tuan-tuan sekalian nak beramal dengan agama Allah. Ya tak? Tuan-tuan, kita dizalimi sebagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang tuan-tuan sekalian dicerca, dihina, dihalang, macam-macam lagi. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memberikan kemenangan kepada Islam. Begitu juga tuan-tuan dengan kehidupan. Kalau tuan-tuan sekalian orang wanyanya kita menafikan hak kita dan seumpamanya, tuan-tuan sekalian, yakinlah Allah Ta'ala bukan nak menghinakan kita, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala nak memberikan kemuliaan. Allah Ta'ala akan berikan pahala yang berganda tuan-tuan sekalian. Dan sampai matunya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan menzahirkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tuan-tuan, itu maksud kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syaratnya tuan-tuan sekalian, fasabara 'alaiha, kita sabar. Walaupun tuan-tuan dikhianati, dizalimi, ada sesuatu yang amat pahit. Tidak? Memang benda pahit tuan-tuan bila mana kita dizalimi. Nah, tuan-tuan, dosa pergi jauh lah tuan-tuan. Saya kadang-kadang mai orang kata bodoh, kita pun rasa sakit hati dah, betul tak? Bodoh tuan-tuan.
Orang cakap lebih kurang tuan-tuan sekalian. Nah, kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita bawa kereta betul dah. Jalan 4 speed tuan-tuan. Nah, kita ngelok dah. Tapi dia tuan-tuan sekalian tak mau ngelok sikit apa. Dah lah dia tak mau ngelok. Dia buka cermin pula dia kata, menatang Dia kata kita pula. Sakit hati tak tuan-tuan sekalian? Sakit hati dah ni. Dalam keadaan begitu. Dah. Tapi tuan-tuan sekalian, dah moga Allah kita rasa ni ujian Allah. Nampak mana sabar lah. Ya nah. Berhenti juga kita tuan-tuan sekalian. Dia pula lepas ada kereta kita kok menenggok, kita ada nak ojak terima kasih apa semua tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, janganlah kita menganggap hal keadaannya seumpama tu tuan-tuan sekalian penghinaan daripada Allah pada kita, tidak. Zadahullahu azza, Allah Ta'ala akan menambah baginya kemuliaan tuan-tuan. Sama ada atas dunia maupun di hari akhirat tuan-tuan sekalian. Baik. Perkara yang tiga muslimin muslimat sekalian. Apa yang Nabi nak khabar pada kita? Nabi kata wala fataha abdun baba mas'alati. Dan tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu tabiat suka meminta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah Ta'ala akan bukakan baginya pintu kefakiran. Muslimin muslimat sekalian, ni amaran baginda Nabi SAW pada orang yang ada tabiat wahim mita. Wahim mita dalam keadaan muslimin muslimat sekalian, dia tu ada kemampuan. Orang senang dah, tapi dia tak tabiat, jenis tabiat. Patah bunyi pengumuman ikat di atas ya. Ada bonggar lalu dia weh. Dah jenis pesen di atas ya. Dah jenis pesen, bukan kata jenis orang yang muslimin muslimat dia, bukan makna jenis orang susah sungguh. Kalau dia tuan-tuan memang orang susah, itu hak dia. Tapi jenis pesen. Dah. Pasal tuan-tuan bila orang lain buat kat boleh belaka, dia memang kena boleh juga. Tak boleh kat Facebook lalu ya. Nah. Tuan-tuan, jadi ada manusia yang begitu. Yang muslimin muslimat sekalian, Nabi kata tidaklah seseorang tu tuan-tuan sekalian dia menzahirkan tabiat suka meminta-minta, malaikat Allah Ta'ala bukakan baginya pintu kefakiran. Makna apa tuan-tuan pintu kefakiran? Yang itulah dia ni, walaupun senang dah tuan-tuan, semua rasa tak cukup dengan apa yang ada. Ya jadi tuan-tuan sekalian tak cukup hama, walaupun tuan-tuan Allah Ta'ala baginya melebihi dah daripada apa yang orang lain dapat. Dia akan rasa tuan-tuan sekalian tak cukup, menyebabkan tuan-tuan dia akan buat apa sahaja yang muslimin muslimat dia sampai satu peringkat dia tak ada rasa malu dah. Tak ada rasa malu dah tuan-tuan. Walaupun orang kenal dia senang lenang dah dia ni, anak kaya raya dah, anak pegawai tinggi dah tuan-tuan. Tapi kok muslimin muslimat dia buat macam susah, tanpa ada perasaan malu. Tu muslimin muslimat dia pasal dia tak cukup sama dengan apa yang dia ada. Ni maksud tetap perkataan Nabi SAW. Baik muslimin muslimat sekalian, kemudian yang kedua Nabi sebut daripada hadis ni, Nabi kata innamad dunya li arba'ati nafar. Nabi kata sesungguhnya dunia ni, kata Nabi, untuk 4 golongan manusia. Yang pertama tuan-tuan, Nabi kata abdun razaqahullahu mala wa ilma. Yang pertama tuan, golongan yang mana Allah Ta'ala kurniakan baginya harta benda dan ilmu tu kan. Golongan yang pertama ni Allah Ta'ala kurniakan muslimin muslimat dia ada ilmu, dia ada harta. Dia ada harta banyak tuan-tuan, dan dia berilmu. Maka tuan-tuan dengan
keadaan dia tu fahuwa yattaqi rabbahu fihi. Dengan tuan-tuan walaupun dia kaya raya senang danang, tuan-tuan duit banyak, dia tak lara tuan-tuan. Hidupnya tak lere. Orang kita panggil lere dah. Lere tu tuan-tuan setiap kata kita ganang, arak panggil lara. Nah. Bacakan ada imalah tuan-tuan setiap ni lere. Nah, muslimin muslimat sekalian, jadi walaupun harta banyak, hidupnya tidak lara. Nah, orang lain kita dengar, dia pun dengar juga walaupun duit banyak senang danang. Tak sombong tuan-tuan. Yattaqi rabbahu, tuan-tuan dia takut pada Allah. Dan kemudian dengan harta yang dia ada, wa yasilu fihi rahimahu, dia menghubungkan silaturahim tuan-tuan sekalian. Dia jaga hubungan dia dengan anak beranak, sanak saudara dia, adik beradik dia, jiran tetangga dia tuan-tuan. Dia tak lok jiran tetangga dia dalam keadaan susah. Nah, dan wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tahu tuan-tuan siang apa dia hak Allah yang perlu dilaksanakan daripada zakatnya, daripada tuan-tuan siang, nah, infak dan seumpamanya. Ni golongan yang pertama. Yang tuan-tuan siang, di zaman Nabi dulu ramai sahabat yang seperti ini. Baik, muslimin muslimat, yang golongan yang kedua, Nabi kata, wa abdin razaqahullahu alma wa lam yarzuqhu mala. Tentang golongan kedua ni, tuan-tuan siang, orang yang Allah Ta'ala kurniakan padanya ilmu tapi tak ada harta. Maknanya tuan-tuan tak senang dia, harta benda tak banyak, tapi ilmu ada. Dia tahu hukum tuan-tuan sekalian. Golongan yang kedua ni tuan-tuan, dia dengar ngaji tapi tak senang lah. Nah, maka tuan-tuan sekalian, golongan yang kedua ni Nabi kata, fahuwa, tuan-tuan, golongan yang kedua ni sadiqun niyyati yaqulu law anna li mala la amiltu bi amalin fulan. Tuan-tuan, golongan yang kedua Nabi kata dia dalam keadaan tuan-tuan tak ada piti tak banyak, tapi bila dia tengok orang-orang kaya tuan-tuan yang bertakwa, yang infak sana infak sini, tuan-tuan tolong orang tu tolong orang ni, dia mari dalam hati dia, Allahu Rabbi, kalulah kita ada piti macam dia juga, kita pun nak buat apa dia juga. Dah. Golongan yang kedua ni, tuan-tuan, dia mari dalam hati dia tuan-tuan dia rasa, dia kata Allah cemburunya pada demo ni. Nah, senang lenang tapi tak sombong, tak angkuh. Nah, sentiasa dekat dengan Allah Taala. Nah, gi sijid surah sokmo, dengar sokmo. Nah, tuan-tuan dia, maka dia kata Allah, kalau kita macam dia juga, kita pun nak jadi baik, ataupun kita pun nak infak, nak tolong orang macam dia juga. Maka apa kata Nabi tuan-tuan sekalian? Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang ni Nabi kata dengan niat dia tu, tuan-tuan, maka sama level dia dengan golongan yang pertama tadi. Dari sudut tuan-tuan sekalian, nilai pahala yang dia dapat tu sama dengan golongan yang pertama tadi. Nah, baik. Golongan yang ketiga muslimin muslimat sekalian, wa abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu ilma yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Datang golongan yang ketiga, golongan yang Allah Ta'ala kurniakan harta yang melimpah, harta banyak. Nah, tapi muslimin muslimat dia, harta banyak tapi tak ada ilmu, tak tahu hukum halal haram, pakai redah ya. Nah, hidup dalam keadaan lara tuan-tuan, mayabang tak tahu. Nah, sedekah mutlah lagi. Nah, dia muslimin muslimat dia, ni golongan yang ketiga Nabi kata, la yattaqi fihi rabbahu. Tuan-tuan, dia tak takut pada Allah Taala. Nah, wala ya'lamu fihi wala yasilu fihi rahimahu. Tuan-tuan sekalian, tak cara dia, anak beranak dia susah ke, jiran tetangga dia susah ke, tak cara langsung tuan-tuan sekalian. Ni tak?
Tak hormat orang langsung. Ni golongan yang ketiga ni. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan tuan-tuan dia tak tahu hak-hak Allah. Dia tak ambil tahu hak-hak Allah. Ya Allah Ta'ala fardukan, ya Allah Ta'ala wajibkan pada dia. Maka tuan-tuan apa kata Nabi? Fahuwa bi akhbasil manazil. Maka orang ni kata Nabi, jenis lagu ni Nabi kata berada pada serendah-rendah kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah, tuan-tuan. Dia sombong, tuan-tuan, sebab harta banyak. Kadang-kadang tuan-tuan jenis lagu ni dia buat main. Orang-orang hak tak senang ni mari rumah dia, tuan-tuan. Kadang-kadang ada apa nama, kita pergi rumah dia ajak mari surat, dia kata wak madak apa pergi surat, bukan boleh piti. Mu pergi surat hak madak kaya pun dia. Dia wak mari lagu tu, tuan. Mempersendakan. Ni golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, tuan-tuan, Nabi kata wa abdun lam yarzuqhu Allahu mala wala anma. Golongan yang keempat, iaitulah golongan yang Nabi kata Allah Ta'ala tak beri, tuan-tuan, harta benda tak ada, ilmu pun tak ada, piti tak ada, tuan-tuan sekalian. Ilmu pun tak ada juga. Tapi jenis Nabi kata fa huwa yaqulu law anna li mala da'amiltu fihi bi'amalin fulan. Jenis puak yang keempat, tuan-tuan sekalian, piti tak ada, ilmu tak ada, tapi tuan-tuan ni cakap sedap. Cakap sedap Nabi. Dia kata, kalau aku kaya, kata dia, kata dak ai makan-makan bagi kapun tu landeng, kata dia. Jenis agah, tuan-tuan, agah. Tuan-tuan kena agah. Tak kisah saya cerita dulu, tuan-tuan, si agah ni. Dia biasa duduk main di belakang kubah, biasa tu, agah. Belakang kubah. Kecil dia, tuan-tuan, agah. Dia duduk main tawah di belakang kubah tu kak. Satu hari, tuan ni tak kisah cerita lah. Satu hari tu kak, kubah berok ni. Kubah berok, tuan-tuan, dia kena tindih atas agah. Tindih atas agah tu. Dia tu kecil, nak boleh tubik, tuan-tuan sekalian. Akhir-akhir boleh tubik. Boleh tubik tu kak. Dia pergi betul-betul depan muka kubah lah. Agah ni. Dia kata selaka menata kubah, dia kata. Dia nyupo sakan weh. Dia kata selaka menata kubah, dia kata. Kalau dok sabit tandukmu dua ni, kata dia, aku telah lama dah. Tuan-tuan. Tu orang panggil agah. Dia kata kalau dok sabit tandukmu dua batang tu, aku telah lama dah mung, kata. Agah. Padahal dia dengan tanduk kubah tu anu besar. Ni orang panggil agah, tuan-tuan. Senimi muslimat saya. Jadinya orang hak kepak Nabi kata, tuan-tuan sekalian, piti hak dak. Harta tak ada, tuan-tuan, tapi jenis agah weh. Jenis agah, cakap so. Duk kedai, tuan-tuan, ya Allahu akbar. Hak bagi cakap banyak dia. Piti ada, tuan-tuan, kadang naik basikal kata butuh hak mo. Cakap, tuan-tuan, saya dia kawan dia di Kuala Lumpur nu datuk projek 2 bilion setahun, tuan-tuan. Duk cerita saya dia hak duduk di Negeri Sembilan tu. Tuan-tuan, Datuk Seri, Allah, bahagian duk Kedah. Ada. Api kau ngelah-ngelah. Bayar kau ayam bercawan. Suruh orang lain bayar kau. Ni tuan-tuan jenis cakap dah umur sembang tu. Tapi kau muslimin-muslimat ajak ke surah ke sijik. Dak ya surah sijik tu tuan. Dia ada kat abau. Tu muslimin-muslimat jadi ni jenis orang yang agah. Ada. Dia Nabi sebut tu golongan yang keempat. Walaupun biti tak ada, atau benda tak ada atas yang ilmu lah tak ada, maka golongan ni Nabi kata punyalah agah. Dia kata kalau dia senang, dia nak buat begini-begini sebagaimana orang yang pitih banyak, Nabi kata fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Kata Nabi kata dia ni dengan niat dia hak mai tak betul lagu tu,
dia punya level dia tuan sama dengan hak yang ketiga ni. Sama dengan keadaan orang yang ketiga ni. Tapi hak yang ketiga tuan-tuan padanglah. Moga dia witih banyak. Hak ni tuan-tuan saya tak ada sikit pun. Nah, harta tuan-tuan saya ada lah hidup atas dunia tak senang dah. Nah, hak akhirat pun tuan-tuan saya macam tak nampak gambar juga. Dah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan saya kita faham Allah Taala lindungkan diri kita daripada termasuk dalam golongan yang ketiga dan keempat yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoganya tuan-tuan sekalian Allah Taala masukkan kita di kalangan golongan yang pertama dan yang kedua yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Saya rasa sekadar itulah muslimin muslimat hadirin hadirat, ibu ayah adik kakak yang dihormati lagi dikasihi sekalian, apa yang termampu untuk saya sampaikan pada malam ni. Minta maaf banyaklah tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, dan juga sama-samalah juga kita doakan moga-moga Allah Taala beri peluang pada kita untuk kita sambut Ramadan dari awal sampai penghujung, dan Allah Taala beri kepada kita segala kemudahan tuan-tuan untuk kita perolehi segala apa yang Allah Taala janjikan di bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.